Assalamualaikum dan selamat pagi kepada kelas 4 Alpha. Kita jumpa lagi untuk pagi ini, okey? Jadi hari ini kita akan masuk bab baru. Ini dah mula masuklah the real bio dia tu. Okey? Sebelum ni kita cuba belajar ada intro only kan? Ni kita nak start belajar pada konsep sebenar of biology. Okey? Jadi tajuk kita bagi bab 3 ialah pergerakan bahan merentasi membran plasma. Okey, jadi sebenarnya pada cikgu lah ya, bab 3 ni adalah core untuk bio. Awak kena betul-betul master bab 3, then you boleh proceed kepada bab-bab berikutnya dengan mudah because you dah faham konsep. Hari ni cikgu nak cover hanya untuk topik 3.1 iaitu struktur membran plasma. Sebelum ini dari tingkatan 1 lah awak belajar. Membran plasma tu hanyalah a flimsy line. Kan? Now you will see sebenarnya pada struktur yang flimsy, yang garisannya nipis tu kan, ada macam-macam benda dekat atas dia yang memberikan a certain characteristic pada membran plasma. So kita akan tengok sekarang. Okey, kita nak tengok sekarang apakah dia sebenarnya membran plasma ini. Ada orang panggil membran plasma, ada yang panggil membran sel. It is the same thing. Okey, tajuk 3.1 struktur membran plasma. Keperluan pergerakan bahan merentasi membran plasma. Sel hidup memerlukan bahan dari persekitaran luar untuk menjalankan proses hidup. Bahan yang kita perlukan tu contoh utamanya adalah oksigen. Okay, kita mesti dapat oksigen untuk menjalankan proses hidup. Pada masa yang sama, proses metabolisme dalam sel akan hasilkan bahan kumuh ataupun bahan buang yang kita perlu ekskret keluar daripada sel. Bagi meneruskan proses hidup, sel-sel ini mestilah boleh benarkan bahan keluar, mesti boleh benarkan bahan masuk. Tapi bukan semua. Maksudnya mesti ada bahan-bahan tertentu sahaja yang boleh dikeluarkan dan yang boleh dibenarkan masuk ke dalam sel. Pergerakan bahan masuk dan keluar sel ini dikawal oleh struktur yang kita panggil sebagai membran plasma. So membran plasma ini adalah kita punya guard yang control some things that can enter, some things that cannot enter the cell. Okay? So itu rupa dia awak. Flimsy line that I mentioned just now. That is how it looks like. Ini adalah keratan rentas secara detail of our membran plasma. Okay, gambar ini ada dalam buku teks. Kita pergi yang general look first. Kalau awak perhatikan di sini, dia ada 2 layer. This is the top layer. That is the second layer. Oleh kerana membran plasma mempunyai 2 lapisan, 2 layers of what? Okay, 2 layers of this. Ini namanya fosfolipid. Struktur asas yang membentuk kita punya membran plasma dinamakan fosfolipid. So ini rupa fosfolipid. 1 kepala, 2 ekor. Bahagian kepala ini adalah bersifat hydrophilic. So it gives the polarity to the head. Polarity itu bermaksudnya ada cas dekat situ. Kepala berkutub. Okay? Polarity itu berkutublah maksud dia. Jadi kepala dia ini adalah hydrophilic dan berkutub. Hydrophilic maksudnya suka air. Hydro means air, philic means love. So hydrophilic, the love towards water. Jadi kepala ini boleh melarut dalam air. Okay, dia suka dengan air. So this part akan menghadap kepada cecair di dalam dan di luar sel. Now, the tail pada ekornya itu namanya hydrophobic. Phobic means afraid, takut.
Jadi ekornya ini adalah tidak suka air. So it will always face against water. Dia akan menghadap melawan kehadiran air. Jadi ekor semua akan menghadap ke dalam membran plasma. Yang akan menghadap keluar membran plasma hanyalah kepala hydrophilic just now. Itu kita ambil satu struktur of phospholipid. Now kita double up the layer. So it becomes as such. Seperti dalam gambar. Bila kita perhatikan pula, in between the phospholipid, di celahan fosfolipid itu ada pula struktur-struktur lain yang akan dibenamkan di celah-celah fosfolipid itu. Kita concentrate yang besar-besar dulu. Yang pertama besar yang kita nampak adalah protein pembawa. Please belajar untuk mengenal pasti protein pembawa ini. Sebabnya topik 3.2, 3.3 kita akan banyak kali sebut perkataan protein pembawa ini. Protein pembawa adalah pintu pagar. We call that the gates. The gates that allow things to come in and allow things to go out of the cell. Ada satu lagi jenis protein, we call it protein liang. In English, it's called the pore protein. P-O-R-E, pore protein. So, protein liang is another gate. Contohnya sekolah lah, gate depan, gate belakang, gate A, gate B kan. Untuk membran plasma, it has these gates. Yang pertama tadi kita panggil dia protein pembawa, transport protein. And the second type, we call it protein liang ataupun pore protein. These are the gates that allow substances to enter and to leave the cell. Ini adalah pintu-pintu yang membenarkan bahan-bahan keluar dan masuk sel. Selain daripada dua yang besar ini, ia juga mempunyai glycoprotein. Glycoprotein bermaksud glycogen attached dengan protein. Jadi namanya glycoprotein. Kita juga ada struktur yang kita namakan glycolipid. Glycolipid bererti glycogen bergabung dengan lipid. Jadi cikgu nak tunjuk kat awak fosfolipid, perkataan core dia adalah lipid. Siapa tahu lipid tu apa? Lemak. Betul sangat. Lipid ialah lemak. Jadi itu adalah lapisan lemak sebenarnya yang membentuk fosfolipid, yang membentuk membran sel. Ada satu struktur yang cikgu tidak sebut lagi, iaitu kolesterol. Kolesterol itu bukan duduk di atas kan? It is situated in between the phospholipid. Betul-betul di celah-celah lapisan, dui lapisan tadi tu. Keadaan ini akan memberikan the big characteristic of kita punya membran sel ataupun membran plasma, which kita akan tengok selepas ini. Struktur membran plasma. Menurut model mozaik Bendalin, molekul protein terapung dalam dui lapisan fosfolipid membentuk satu corak mozaik yang sentiasa berubah-ubah. What does that mean? Okay, saya nak awak imaginekan lantai berjubin. Lantai jubin yang ada banyak tiles lah, lantai rumah ke, lantai lobi hotel ke. Usually, lantai berjubin adalah jubin 4 segi, satu colour. Kan? Ada lantai berjubin putih saja. Ada lantai berjubin yang merah saja ataupun hitam saja. Lantai berjubin yang satu colour itu adalah dui lapisan fosfolipid. Now, saya nak awak imagine, pada lantai itu, kita buka satu kotak lantai itu, kita letakkan tile warna lain. Kita letakkan jubin colour lain. For example, asalnya dinding kita ataupun lantai kita berjubin putih. Antara dua jubin putih, saya korek satu jubin, saya letak warna hitam. And I repeat the pattern untuk satu lantai. So now you dapat patches of black. So now jadi putih ada hitam sikit, putih ada hitam sikit, putih ada hitam sikit. Itu namanya mozaik. Saintis ni cakap lantai asal membran plasma adalah fosfolipid. Tapi di celah-celah fosfolipid akan ada tonjolan, protrusion of
protein-protein molekul. Ada tonjolan protein-protein molekul pada permukaan itu. Jadi it gives the appearance of mosaic. Okay? Setiap molekul fosfolipid terdiri daripada bahagian kepala yang berkutub bersifat suka air, iaitu tertarik kepada air, hydrophilic, dan bahagian ekor tidak berkutub bersifat hydrophobic, tidak tertarik kepada air. Bahagian kepala molekul fosfolipid di lapisan luar akan menghala ke arah bendalir di luar sel because it likes water. Outside of the cell sentiasa ada air. Manakala bahagian kepala fosfolipid lapisan dalam akan menghala ke arah sitoplasma. So, outside layer, the head faces the outside part of the cell. The inner layer of phospholipid, the head will face into the cytoplasm of a cell. Bahagian ekor fosfolipid, kedua-dua lapisan akan menghadap satu sama lain because it is hydrophobic. Terdapat pelbagai jenis molekul protein yang tertanam sama ada separa atau sepenuhnya di dalam membran. Molekul-molekul protein ini berselerak secara meluas antara lapisan fosfolipid. So it doesn't have a constant pattern. Dia adalah berbeza-beza. Molekul protein yang mempunyai liang atau terusan disebut protein liang. Manakala protein pembawa yang berfungsi sebagai pembawa disebut protein pembawa. Ini adalah cara the gates just now function. Macam mana pintu-pintu pagar tadi berfungsi, ini kita tunjukkan. Ini hanya secara umum, bukanlah secara detail. Yang detail kita akan belajar pada topik-topik yang seterusnya. So cikgu tunjuk yang pertama ya. Kita ada model protein liang dan protein pembawa. Cikgu nak awak tengok dulu untuk protein liang. The way to identify protein liang, dia mesti ada terusan. It must have a channel in the middle of the protein. Protein liang ni senang aja. Bahan-bahan molekul akan simply lalu liang dan keluar to the other side of the cell. It can enter the cell, it can leave the cell. Okay? Tetapi untuk protein pembawa, dia ada buka tutup. Buka tutup. Macam zipping. Macam zip. Okay? So bahan masuk belah sini. Untuk dikeluar ke sebelah sana, pintu tu akan terbuka di atas. And people, to move this, it needs energy. Untuk ubah-ubahkan the shape of the gate, it needs energy. Bayangkan macam gate pagar sekolah lah. Kalau pagar sekolah kita bukan automatic, ada guard. Untuk you masuk, you perlukan guard dekat situ kan. Guard tu akan buka dan tutupkan pintu gate so that you can go through. The same concept here. Okay, itu secara umum sajalah. Okay, cikgu tak pergi jauh-jauh lagi untuk yang itu. Sesetengah protein dan lipid mengandungi rantai karbohidrat. Kat mana karbohidrat ni? Ingat tak perkataan glycoprotein, glycolipid? Glycogen is a form of carbohydrate. Sesetengah protein dan lipid mengandungi rantai karbohidrat. This is the glyco part. Yang terlekat padanya dan disebut glycoprotein dan glycolipid. Glycoprotein dan glycolipid bertindak sebagai molekul reseptor untuk hormon. Okey, apa maksud molekul reseptor? Dia bertindak sebagai marker, M-A-R-K-E-R. Dia macam bendera, okay, as a marker untuk hormon seperti insulin, untuk menstabilkan membran dengan membentuk ikatan hidrogen bersama air dan bertindak sebagai antigen bagi membolehkan pengecaman sel. So, sebab itu cikgu cakap, glycoprotein dengan glycolipid bertindak sebagai penanda untuk identify dirinya kepada insulin, identify dirinya kepada hormon, identify dirinya kepada antigen, and identify diri dia juga sebagai tempat untuk berlakunya ikatan-ikatan kimia. So itu adalah peranan glycoprotein dan glycolipid. The last one yang cikgu tak sebut tu, cikgu suka simpan benda ni kat ujung, iaitu kolesterol. Kolesterol kita selalu cakap tak bagus, tak bagus, tak bagus. But you tidak boleh eliminate out terus kolesterol from your diet because ada peranan dia. Sikit. Cikgu cakap sikit bukan cikgu suruh kau makan kolesterol 24 jam. Sikit.
In your diet, you must have cholesterol a little bit untuk fungsi ini. Terdapat molekul kolesterol di antara molekul fosfolipid. Kolesterol menjadikan dui lapisan ini kuat. It acts as the glue. Dia lekatkan dui lapisan tadi. Menjadikan dui lapisan tadi selain kuat, it becomes flexible. Okay, so dia gerak macam ni. So kita punya fosfolipid bukannya straight. Dia adalah flexible. Macam tu. Okay. Dan kurang telap terhadap bahan larut lain seperti ion. So ini memberikan karakter memilih bahan. Bahan yang boleh masuk dan keluar sel adalah secara terpilih because of kita punya kolesterol tadi. Jadi dua lapisan fosfolipid, protein dan kolesterol tidak statik tetapi membentuk satu struktur yang dinamik dan fleksibel. Sifat ini menyebabkan membran plasma mempunyai kebendaliran, mempunyai fluidity dan menjadikan membran plasma adalah fleksibel. Wah, fantastic kan? Cikgu memang suka betul tentang fakta tentang kolesterol ini. Because we always think of cholesterol as a bad thing. But actually bila kita mengamalkan gaya hidup sihat, that cholesterol gives us a good and functioning membran plasma. Okay, so membran plasma kita jadi lembut dan fleksibel. Apa maksudnya sifat ketelapan membran plasma? Apa itu telap? Telap ini, what do you say in English? Telap. Permeable. Permeable. Thank you very much. That is the term. Saya lupa pula perkataan tu. Yeah. Permeability. Ketelapan. Permeability. Jadi kita katakan untuk membran plasma, ia adalah telap memilih. Bahasa Inggeris, selective permeable. Selective permeability. Sesuatu membran dikatakan telap terhadap suatu bahan sekiranya membran tersebut benarkan 100% of things leaves and enter a cell. Itu kita panggil telap sepenuhnya. Telap sepenuhnya bermaksud tiada sempadan lah. Kan? Anything can enter, anything can leave. Okay, itu maksud telap sepenuhnya. Sebaliknya, membran dikatakan tidak telap. Tidak telap. Sekiranya suatu bahan tidak berupaya merentasinya. Membran plasma ialah membran yang bersifat telap memilih. Selective permeability. Telap memilih bermaksud hanya membenarkan pergerakan bebas sesetengah bahan merentasinya dan menghalang ataupun menolak bahan-bahan yang lain daripada masuk. Some things can enter, some things cannot. Itu maksudnya telap memilih. Untuk membran plasma, poin nombor 4 tu paling penting. Membran plasma mempunyai sifat telap memilih disebabkan struktur binaannya. It gives the character of selective permeability because of the structure that builds up plasma membrane. Lapisan fosfolipid dan protein menentukan ciri ketelapan membran terhadap bahan-bahan yang nak masuk dan yang nak keluar daripada sel. Okay, so itu adalah penerangan tentang tajuk 3.1. Any question? Teacher. That means the membrane plasma is telap memilih because of the structure. Yes. Okay. Untuk hari ini, let's discuss untuk praktis formatif 3.1. Apakah dua komponen utama membran plasma? Phospholipid. Fosfolipid dengan? Protein pembawa. Protein pembawa. Protein lah ya. Protein pembawa, protein liang. So Putri Anissa betul jawapan awak adalah protein. So dua struktur utama yang membina kita punya membran plasma adalah fosfolipid dan protein. So these dua ni yang ada yang membina dia utamanya. Dua, terangkan maksud model mozaik bendalir. Molekul protein terapung dalam
Dui lapisan fosfolipid membentuk satu corak mozaik yang sentiasa berubah-ubah. Ya, soalan ini pernah keluar SPM Ayat tu, pernah keluar tu. Nombor 3. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada membran plasma sekiranya tiada kolesterol. Kebat. Bentuknya tidak fleksibel. Tidak fleksibel lagi. Antigen lain tidak boleh mengenal pasti. Okey, yang sudah punya jawapan tu salah sebab yang mengenal pasti adalah glycolipid dan glycoprotein. Oh ya. Okey. Tadi cikgu nampak dekat chat ada orang tu. How do you pronounce your name? Indrakshi. Indrakshi, is it? Yes, teacher. Indrakshi. Indrakshi. Okay, Indrakshi punya jawapan betul. Dia jadi tidak kuat. Membran plasma jadi tidak kuat. So, tadi the first answer yang kita kata tidak. Membran plasma tidak fleksibel. Membran plasma tidak kuat. Dan nombor 3, dan mudah meletus. Because dia tidak fleksibel. Dia akan cepat pecah, rupture terus. Yang keempat, cikgu nak tambah lagi. Membran plasma menjadi lebih telap kepada bahan. Maknanya mudah benda-benda dia hilang dia punya selectivity tu. Keterpilihan bahan itu sudah hilang because tidak ada kolesterol tadi. Teacher, ini soalan, yes? So the glycoprotein and the glycolipid is the one will determine lah, like for pengecaman sel and all. Yes. Okay. Macam name tag. Ya. Okay, itu fungsi glycolipid and glycoprotein. Okay, soalan 3 is actually a very good question. Boleh tanda tu. Tanda dia. Tanda tu maksudnya you faham-faham sendirilah. It's a very good question actually soalan nombor 3. Okay, now nombor 4. Terangkan peranan fosfolipid dan protein dalam menentukan sifat ketelapan membran plasma. Fosfolipid dan protein hanya membenarkan beberapa jenis bahan tertentu melaluinya. Can go through. Protein and phospholipid only allow certain things to go through it. Ini menghadkan pergerakan bebas bahan. This restrict the movement of molecules. Merentasi membran plasma. Ciri ini memberikan sifat telap memilih. Okey, kita ulang balik soalan nombor 4 tu. Terangkan peranan fosfolipid dan protein dalam menentukan sifat ketelapan membran plasma. It means soalan ni nak macam mana fosfolipid dengan protein ni menjadikan sifat dia sedemikian. Kita dah tahu sekarang dari segi faktanya membran plasma adalah telap memilih. How does it become telap memilih? Telap memilih tu timbul apabila fosfolipid dan protein hanya bagi certain things enter, certain things kena duduk dekat luar. Okay? So itu maksud soalan ini. So the answer is as such. So people, cikgu hanya buat sampai sini sahaja dahulu. Tetapi untuk persiapan tajuk 3.2. Now the 3.2 is critical. Okay? 3.2 ni kita mesti betul-betul mahir. Barulah kita boleh jawab exam dengan sangat baik because you faham konsep pergerakan itu. Bila awak baca dulu, awak faham apa yang cikgu nak terangkan nanti. Okay? So itu saja saya minta untuk awak buat. Boleh kan? Boleh, teacher. Boleh. Okay. Alright. So itu sahaja untuk hari ini. Thank you so much atas kehadiran. Ada 22 orang dekat sini. Sekejap cik tengok ada berapa orang yang dah isi. Okay, 22 orang. Alright. So thank you everyone atas kehadiran. Awak boleh leave meet dan pergi untuk lesson yang berikutnya. Thank you. Bye. Bye, teacher. Thank you. Stay safe. Bye. Thank you. Okay, bye. Thank you everyone. Bye-bye.